Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia. Hari ini sidang media saya akan fokus kepada soalan audience. Ya, sebab semalam saya buat satu sidang tergembar di mana saya bongkarkan for the first time persepsi saya terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad, cerita penuh. Dan untuk saya ulas kembali secara ringkas rumusan apa yang saya bincang semalam tu terlalu rumit, jadi saya tak akan, ya, seperti lazim yang saya buat. Jadi untuk memahami sidang ini, sebab korang yang tak lihat sidang semalam ni memang akan sesat dan mungkin akan buat andaian silap berkenaan saya. Jadi kena rujuk, ya, sebab saya dah pin di atas dan saya akan kekalkan dia pin di atas sehingga pagi esok, ya. Jadi sepintas lalu, hari ini minta maaf, saya akan jawab dua soalan audience. Jawapan ni agak panjang dan menarik. Soalan pertama yang ditanya kepada saya iaitu menerusi ruang komen di dalam sidang media lepas apabila saya rungkai dan buat pendedahan tertentu, iaitu persepsi saya terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya ditanya, mengapakah Tun letak jawatan, rakyat ingin tahu. Okey, itu satu. Dan saya fikir saya nak fokus kat soalan ni. Saya nak fokus gila-gila kat soalan ni. Dan kemudian nombor dua, saya juga ditanya apakah persepsi Tuan, ini menerusi email, ya, apakah persepsi Tuan sebab mengenai apa yang berlaku dalam Kerajaan Perikatan Nasional hari ini. Yang ni saya akan rungkai ringkas sebab saya tidak ingin panjangkan sangat sidang media ni, dan saya akan buat sidang media khusus untuk soalan tu. Tapi bahagian-bahagian yang bersangkut paut dengan soalan pertama tu saya akan sentuh dalam sidang ini, ya. Dan kemudian saya ada audience, dan saya akan buka lah kepada soalan sekiranya ada. Baik, jadi beralih pada soalan pertama. Mengapakah Tun Dr. Mahathir Mohamad letak jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia? Baik, untuk jawab soalan ini saya kena beri sekurang-kurangnya 2 minit atau 3 minit satu latar belakang yang teramat penting yang saudara-saudari kena tahu berkenaan saya yang bersangkut paut dengan sidang saya semalam, tetapi yang saya tidak sentuh, ya. Jadi pastikan, ya, rujuk sidang semalam. Jadi apabila saya membuat penilaian semula Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk tujuan kebenaran, nak tahu daripada sumber-sumber sahih selepas PRU 14. Jadi saya ni jenis yang buat research amat dalam dan bergantung juga kepada rangkaian yang saya ada, bergantung juga kepada investigative techniques, bergantung juga kepada beberapa aspek lain untuk mendapat maklumat yang sahih atau seberapa sahih yang boleh. Dan bila saya buat kajian berkenaan Tun, I made a decision. Kalau sidang semalam saya dah ceritakan, sebelum pilihan raya umum ke-14, saya bergantung sangat kepada second layer, third layer, fourth layer ni dalam Barisan Nasional untuk maklumat. Dan kegagalan layer-layer ini, mengapa Barisan Nasional Media Cells gagal, itu saya akan ceritakan esok. Yang menjurus, yang big impact kepada kekalahan BN dalam pilihan raya umum ke-14, saya akan sentuh esok, ya, sebab saya tak nak panjangkan sidang ini. Tetapi pada masa dulu saya dah buat kaji berkenaan dengan Tun daripada zaman forex, memali dan sebagainya. Tapi lepas PRU 14, apabila saya dah ada jaringan sendiri, dah ada mekanisme untuk mendapat maklumat sendiri,
saya membuat keputusan saya nak nilai semula Tun daripada awal. Saudara-saudari, bila saya kata dari awal, saya nilaikan daripada zaman Tun budak-budak lagi. Dan walaupun saya ni selalu duduk satu tempat, nampak macam tidak berjumpa dengan orang, tapi saya buat perancangan perhubungan teliti supaya apabila sampai masa, apabila saya berjumpa dengan seorang tu, biar sejam tu, I get what I want. I get what I want. So saya nak kaji betul-betul who is Tun, ya? Jadi saya buat kajian kepada zaman dia bersama Tunku Abdul Rahman, kepada nota-nota catatan-catatan seorang bekas sejarawan yang dah lama meninggal, yang tidak pernah diterbitkan, kepada berkomunikasi dengan orang-orang lama, kenalan Tun yang tak mahu dinamakan, yang saya berjanji tidak akan namakan. Saya kaji. Lepas tu I use the concept of independent sources, yang tiba tak tahu ada manusia ni nak datang, nak jumpa, nak tanya. Tun ni dulu pernah jadi wakil rakyat di Parlimen Kota Star di Kedah sebelum independence, ataupun I forgot when. I think lepas independence pun lah, Kota Star, ya? Bukan dia bukan bermula di Kubang Pasu, dia di Kota Star. Jadi mereka tidak tahu. So independent sources ni cerita dia serupa, matching, very matching. So saya kaji apa pendapat Tun pada ketika itu about Tunku Abdul Rahman. Lepas tu I pergi mendalam lagi benda-benda yang saya dah tulis sebelum ni. Saya dah banyak rungkai berkenaan dengan masa Tun jadi Perdana Menteri kali pertama, 1981. Kemudian lepas dia jadi Perdana Menteri, tak silap saya 1982 or was it 1983, I forgot, dia adakan pilihan raya umum. Okay. Dan sebelum pilihan raya umum tu, dia tarik Anwar daripada ABIM masuk ke dalam UMNO. Dan di situ pun ada satu unsur grey area. Sebab kalau orang baru masuk UMNO, dia tidak boleh bertanding dalam pilihan raya. Tapi Anwar baru masuk, lepas tu bertanding. Saya dipahamkan ayah Anwar sebenarnya lepas tu dia keluarkan borang, kononnya Anwar dah minta untuk menjadi ahli UMNO a few years before that. Dah submit form dah. Sama ada direka ataupun benar-benar benda tu berlaku, saya tak tahu. Tapi Tun bawa UMNO Anwar sebab dia nak putuskan pengaruh PAS di Pematang Pau, Pulau Pinang, ya? Because Pulau Pinang is Chinese stronghold. Jadi Tun nak seorang yang Islamik, ada Islamic figure, progressive Islamic figure yang boleh kalahkan calon PAS di Pematang Pau. Jadi dia bawa Anwar. Kemudian saya kaji juga, sebab pada masa tu Datuk Seri Najib Tun Razak adalah timbalan Menteri Kewangan. Mengapa selepas pilihan raya tu, masa Tun tubuhkan kabinet, mengapa sebenarnya Tun tidak ingin Najib masuk ke dalam kabinet itu? Dan oleh itu Tun meletakkan Najib sebagai Menteri Besar Pahang. Dan untuk makluman saudara-saudari, Sultan Pahang pada ketika itu merupakan yang di Pertuan Agong. Saya kaji. Jadi mendalamlah saya kaji skandal Forex, Memali, skandal timah, biji timah, tin market and pewajar. Dokumen-dokumen saya kaji. Ada yang offer account banking records. Saya tak nak ada dalam tangan saya, tapi saya kaji. So saya dapat persepsi lain about Tun. Okay. Termasuk yang cerita-cerita berkenaan dengan favors given to his children. Baik. So ini untuk menerangkan kepada saudara-saudari, sebab saya tak boleh ceritakan semua yang saya dapati, dan saya tidak akan. Tetapi betapa detailnya kajian semula yang saya lakukan berkenaan Tun.
Selebihnya persepsi saya terhadap Tun tu, saudara-saudari boleh rujuk. Jadi saya dapat gambaran bahawa banyak benda digembar-gemburkan, diperbesarkan. Banyak fakta ditokok tambah, because no prime minister dalam negara kita, sejarah negara kita, pernah bersih. Tun Hussein On, masa zaman Tun Hussein On, there was a saying, his wife used to run Petronas from the kitchen. Betul atau tidak, I tak tahu, tapi memang ada saying tu, bahawa isteri dia uruskan Petronas daripada dapur rumah. Kit Siang memang duk serang Hussein pada ketika itu, dan ada perkara yang dia kata tu betul. Kemudian datang pula zaman ayah Najib, pun ada isu-isu. Zaman Tun ada isu-isu. Zaman Tunku Abdul Rahman pun ada isu-isu. Zaman Pak Lah ada isu-isu. Semuanya melibatkan skandal berjuta-juta, malah ada yang sampai berbilion ringgit. Ya. Jadi there is no such thing as a clean prime minister. This I can tell you. Ya. Baik. Sebab itu dalam sidang saya semalam, saya memang buat keputusan dah lama dah. Saya memang tak rungkai benda-benda lama. Lama dah berhenti. Okey. Sekarang kita beralih. Ini latar belakang. Just to let you know bahawa I'm very detail dengan kajian yang saya buat. Jadi sama jugalah cerita ni. Bila Tun letak jawatan, semua orang terkejut. Saya pun terkejut. Tapi saya kaji, dan saya berjumpa dengan dua individu. Cerita yang diberikan oleh dua individu saya akan summarize sekarang. Kemudian saya akan ceritakan satu sidang media yang baru ini diadakan oleh Syed Saddiq Abdul Rahman. Kemudian saya akan rumuskan ketiga-tiga ini, dan itulah akan jadi jawapan mengapa Tun Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dan juga Presiden Pengerusi Bersatu. Dan sebelum dia tarik balik lah peletakan jawatan dia sebagai Pengerusi Bersatu. Saya dipahamkan oleh dua individu yang independen ni. Yang satu tak tahu yang saya nak datang jumpa dia, dan seorang lagi tu saya pastikan saya dah buat appointment supaya mereka ni saling tak kenal antara satu sama lain, dan mereka ada maklumat. Saya tahu mereka ada maklumat, dan saya nak verify the consistency. Dan juga saya gunakan jaringan saya. So 3 cabang, jaringan saya plus these two yang saya berjumpa for the first time. Apa yang saya dapati adalah maklumatnya terlalu konsisten. Terlalu konsisten. Malah cuma kalau pihak ni ada satu maklumat daripada 10, 9 ada kat pihak ni, tapi dia ada tambahan satu yang ni tak sebut. Tetapi apa-apa yang common yang disebut oleh ketiga-tiga pihak ni, semuanya konsisten, accurate, exactly the same. Saya diberitahu bahawa sebelum mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan, Tun ditemui. Saya tak nak cerita siapa yang menemui Tun, because niat saya bukannya nak jatuhkan siapa-siapa. Niat saya cuma untuk menjawab soalan spesifik, iaitu mengapa Tun letak jawatan. Jadi Tun ditemui oleh beberapa pemimpin PPBM yang mendesak Tun untuk bersetuju agar PPBM keluar daripada Pakatan Harapan dan membentuk satu kerajaan baru dengan UMNO PAS. Dan desakan itu adalah atas alasan kononnya dalam majlis, dalam satu mesyuarat Majlis Presiden ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan Majlis Mesyuarat Presiden yang diadakan tu sebelum langkah Sheraton, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mendesak Tun untuk letak jawatan. Tak silap saya dah lupa tarikh yang diberikan. Silap saya bulan Mei. Kalau tidak letak jawatan, mereka akan bergegas bertindak melantik Anwar sebagai pengganti Tun di dalam mesyuarat itu. Ya. Ada juga disebut
The details were a lot, tapi saya nak ringkaskan. Ada juga disebut Anwar ni nak beri kata putus, kalau tidak saya nak jadi timbalan Perdana Menteri dan sebagainya. Baik. So I don't want to go into the petty details, but the impression given is that Anwar akan terkam Tun dalam majlis mesyuarat majlis presiden. Dan Tun sebenarnya dia tak nampak pun Anwar. Memang Anwar ada buat banyak desakan. Memang saya pun mengkritik Anwar buat banyak desakan sehingga orang PPBM tak suka, MP PPBM tak suka nak lari daripada Pakatan Harapan. Actually Anwar adalah sebab Pakatan Harapan tumbang. Tetapi tak sampai dia akan buat satu langkah sebegitu rupa. Cuma pihak ini dari PPBM yang cuba desak Tun ni, mereka tahu Tun boleh percaya senang untuk cuba pujuk Tun bahawa Anwar akan terkam Tun, disebabkan Anwar memang berperangai begitu, dah menimbulkan kekacauan agak lama berkenaan isu peralihan kuasa. Jadi mereka sangka Tun mudah percaya bahawa benda ini akan berlaku di dalam mesyuarat majlis presiden. Tapi Tun tidak percaya. Tun beritahu kita tunggu. Yang saya diberitahu oleh ketiga-tiga sumber, dua individu ni dan jaringan saya, bahawa kita tunggu dan lihat apa yang berlaku di dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan. Baik. Kemudian di dalam Majlis Presiden benda tu tidak berlaku. Dan malah semua bersetuju agar Tun kekal sebagai Perdana Menteri. So dah nampak di situ sebenarnya Tun dah tak puas hati sikit, because yang saya diberitahu tak puas hati sikit sebab dah nampak macam ada usaha untuk memberikan satu persepsi yang palsu. Yang sebelum mesyuarat tu diberitahu bahawa perkara-perkara ni berlaku, tetapi di dalam mesyuarat majlis presiden tidak ada pun berlaku perkara tu, malah yang sebaliknya berlaku. Baik. Kemudian saya dipahamkan juga ada perjumpaan-perjumpaan kecil di mana desakan-desakan dibuat agar Tun bersetuju juga. Jadi yang saya dipahamkan, Tun bingung sebab desakan itu pada asalnya adalah atas alasan bahawa inilah yang Anwar akan lakukan dan inilah yang akan berlaku dalam mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan. Tetapi perkara itu tidak berlaku. Jadi mengapa desak lagi? You don't have any more reason untuk beritahu saya bahawa kita kena keluar dari Pakatan Harapan. Baik. Tun memang yang saya dah ceritakan semalam dah bersetuju untuk membentuk satu, dia buat kerja secara senyap. Memang dia nak orang Melayu Islam nampak rupa pemimpin-pemimpin tertentu yang resis. Kemudian dia nak atur semula, nak ikut Perlembagaan Persekutuan agar kerajaan perpaduan dibentuk selepas APEC supaya tidak ada pergantungan kepada parti. Menurut Perlembagaan Persekutuan, dia nak follow Perlembagaan Persekutuan, dan kerajaan itu memang akan bertunjangkan kepimpinan Melayu Islam, tetapi juga akan meliputi kaum-kaum lain dan tidak berdasarkan parti. He don't care DAP ke PKR ke UMNO ke PAS ke, bukan berdasarkan parti. So benda ni sebenarnya diketahui oleh pihak dalam PPBM yang cuba menipu Tun, kononnya Anwar akan buat sekian-sekian. Diketahui oleh kepimpinan UMNO, diketahui oleh kepimpinan PKR, diketahui oleh kepimpinan DAP, semuanya tahu. Tetapi kumpulan kecil ni tidak sabar. Lagi sekali saya pause, refer to my PC semalam. Okay. Kumpulan ni tidak sabar. Mereka tidak boleh tunggu selepas APEC. Jadi benda tu dah jadi pelik. Why mereka tak boleh tunggu tu jadi pelik. Kemudian tiba-tiba timbul isu akan ada, sebelum langkah syarat tentu, akan ada mesyuarat tergempar Majlis Pimpinan Tinggi PPBM. Now, di dalam mesyuarat tergempar tu, kalau saudara-saudari rujuk kepada audio-audio yang bocor tu, dan juga Majlis Pimpinan Pakatan Harapan, kita boleh tengok dalam Majlis Pimpinan Pakatan Harapan memang tidak ada desakan agar Tun letak jawatan. Tetapi dalam audio-audio yang bocor tu, tidak ada satu segmen di mana Tun pada awalnya dia masuk mesyuarat Majlis Pimpinan Tinggi PPBM dan dia merayu berkali-kali dan memberitahu kepada
semua yang hadir bahawa janganlah lakukan perkara ni, sebab apabila dia kata dia akan letak jawatan lepas APEC, memang dia akan letak jawatan. Baik, sebelum just before Majlis Pimpinan Tinggi ni bermesyuarat, ada satu pre-council meeting, memang tular di media arus perdana. Jadi kita tengok reporter sebenarnya tak tahu apa yang dibincangkan di dalam pre-council meeting antara beberapa pemimpin dengan Tun. Dan di dalam pre-council meeting tu, Tun dah sebut dah perkara ni dan semua dah setuju bahawa mereka tidak akan panjangkan isu ini lagi. Yang saya dipahamkan, details I do not know what happened in the pre-council. Tiga-tiga pihak ni refuse to tell me. Tetapi yang saya dipahamkan, mereka tu nak batalkan sebenarnya mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Tergembar tu, sebab dah ada pre-council meeting, dah ada agreement. Tetapi mereka kata kita masuk pre-council meeting, kita masuk ke dalam mesyuarat tu, dan sebab dah dipanggil, mesyuarat dah dipanggil, so kita selesaikan mesyuarat tu dengan cara aman. Jadi apabila Tun masuk, Tun berhujah, dan hujah ini tak ada leak audio tu, tidak diberikan kepada umum. Mereka menyunting bahagian-bahagian untuk kepentingan sendiri. Sebab itu Tun cabar agar siapa-siapa berani bocorkan seluruh audio tu. Maka jika kita dengar seluruh audio tu dari awal sampai akhir, kita akan dengar satu hujah yang agak panjang, hampir sejam. Bukan sejam, tapi hampir sejam. Tun merayu berkali-kali jangan lakukan perkara tu. Lepas itu timbul faktor ugutan. Tiba-tiba ada ugutan memberitahu sekian-sekian MP dah bersedia untuk lompat keluar daripada Pakatan Harapan, dan MP-MP ini akan diketuai oleh Azmin. Pada ketika itulah mula-mula timbulnya sekongkol Azmin dengan kumpulan ini. Dan apabila Tun diberitahu berkenaan perkara tu, itu dah I put it in the words of a person I'm going to name after this, dah tangan terikat yang saya diberitahu. That's why dalam penulisan saya, saya masukkan perspektif saya sendiri, saya masukkan hujah saya sendiri. Tetapi kalau kita buang perspektif saya, kalau buang hujah saya, pokoknya tu I always tell people, you do not know. Berkali-kali dalam penulisan saya, berkali-kali dalam sidang saya, you do not know what happened. You didn't attend. Saya pun tak attend. Saya bukannya ahli PPBM. Saya akan balik kepada penganalisis yang buat dan orang-orang yang buat sidang-sidang live, yang buat penulisan-penulisan yang mendakwa yang ni berlaku. I will come to that at the end. Saya akan tegur perkara tu. But pokoknya kita bukannya menyertai. Jadi saya kena siasat dan saya hanya boleh laporkan apa yang saya diberitahu. Ya, saya buat laporan, saya bukannya buat dakwaan. Baik. Jadi bila Tun dah melihat benda tu, kemudian I'm a bit confused with the timeline there. Saya diberitahu kemudian ada perjumpaan di rumah Tun. Dan dalam perjumpaan di rumah Tun memang he maintain dia tidak akan bersetuju untuk jadi Perdana Menteri Perikatan Nasional. Sebab itulah yang ditekankan oleh apabila mereka cuba pujuk Tun dalam mesyuarat PPBM tu, mereka kata don't worry, you will be the Prime Minister of Perikatan Nasional. Pre-council meeting semua dah setuju, tetapi bila masuk mesyuarat tu mereka masih pujuk. Dan walaupun Tun dah merayu pada awal mesyuarat berdasarkan apa yang dibincangkan dalam pre-council, tapi mereka masih pujuk. Dan akhirnya mereka ugut, kumpulan kecil ni. Jadi bila dah ugut macam tu, Tun dah tak puas hati, sebab dia tidak hendak jadi Kerajaan Perikatan Nasional. Semuanya tahu bahawa dia ni memang benda tu duk berjalan, mesyuarat duk berjalan dengan wakil-wakil PAS dah lama. Mesyuarat sulit, Taqiyuddin Hassan, Menteri Besar Terengganu, wakil-wakil PPBM, wakil-wakil seorang wakil dari PKR, Menteri Besar Selangor, untuk mencetuskan kerajaan perpaduan tu yang bertunjangkan Melayu Islam. PAS terlibat dari awal sampai akhir.
Taqiyuddin Hasan, dia tak pas percaya kepada VC Tun. Sampai hari ni, saya dah kata semalam, sampai hari ni pas duk puji Tun. Baik. Dan Wakil UMNO Hishamuddin. Jadi benda-benda tu dah berjalan, tapi kumpulan kecil tu tak nak tunggu selepas APEC. Jadi akhirnya mereka masuk ugutan ni. Dan bila Tun diugut, saya dipahamkan selepas itu berlakulah mesyuarat di rumah dia. Tun tetap berdegil dengan pegangan dia. Dia bukan nak jadi Perdana Menteri Perikatan Nasional. Dan kemudian langkah Sheraton pula, sebenarnya Tun tidak tahu bahawa akan berlaku mesyuarat. Sepatutnya di dalam mesyuarat akan berlaku satu mesyuarat di Sheraton, Hotel Sheraton, di mana wakil-wakil UMNO akan berjumpa dengan PPBM dan sebagainya di dalam Sheraton ni untuk membincangkan untuk menumbangkan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. Dan Tun tidak diberitahu sebenarnya berkenaan mesyuarat tu. Saya ingat lagi, media pada ketika itu berkata Tun is expected to come, Tun is expected to come. Saya pun bawa satu laporan media, Tun is expected to come. Nak expect apa? Tun tidak diberitahu. Baik. So Tun sebenarnya dah buat keputusan, dan keputusan tu sudah diberitahu kepada PPBM secara terang. Inilah yang tidak diberitahu kepada anda, bahawa kalau beginilah keadaannya, maka saya letak jawatan. Kalau korang ingat, lepas Tun letak jawatan, Muhyiddin keluar statement, semua sokong Tun untuk jadi Perdana Menteri within 1 hour gap. Tapi sebenarnya yang tak diberitahu adalah Tun memang dah beritahu kalau beginilah keadaannya, saya lebih rela letak jawatan. Dan sebab dia letak jawatan adalah perkara yang berlaku ni melibatkan faktor ugutan dan melibatkan satu usaha yang tidak kena, yang tidak berpaut kepada kebenaran dari segi apa yang diberitahu kepada Tun. Sebab kita lakukan benda ni tidak betul. Kononnya di dalam majlis Pakatan Harapan tu akan berlaku desakan untuk Tun letak jawatan. Tidak berlaku. Jadi dia letak jawatan. Sebab misi untuk sedarkan orang Melayu berkenaan DAP, seterusnya mewujudkan kerajaan perpaduan ni, semuanya hendak dipercepatkan. Dan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan dalam sidang media selepas itu, di mana Anwar Musa berpura-pura mereka terkejut dengan rancangan Tun, itu adalah pembohongan terus terang semata-mata lah. Okey, balik pada di awal saya kata saya akan sentuh dengan sidang media Syed Saddiq. Baru-baru ni Syed Saddiq lakukan satu sidang media. Saya terkejut melihat sidang media tersebut, sebab benda yang dia ceritakan tu memang sebiji dengan yang diceritakan oleh 3-4 pihak ni, cuma lebih detail. Sebab dia attend. Pada masa itulah saya sedar, this is what happened. Okey, sekarang saya cerita berkenaan penulis-penulis, blogger-blogger, sama ada yang buat live, yang buat penulisan di Facebook ke apa ke. Itu saya kata, di kalangan penyokong kita ada 3 jenis. Satu adalah cyber trooper upahan. Cyber trooper ni saya kategorikan sebagai cyber trooper yang memangnya diupah untuk kucak-kacirkan keadaan, dan juga golongan yang melakukan aktivisme di internet, tetapi dia bukannya diupah untuk lakukan kucak-kacir, dia memang penulis ke, dia ni ke apa, tapi dia terima dana dari pihak berkepentingan. Ini cyber trooper. 2 pihak pentadbir di Malaysia ni ramai, tapi they are not the majority. They are not the majority. Analisis pun dibuat, pihak pentadbir ni dia tak lepas pun 20%. Tak lepas. Yang ketiga is the silent majority. Internet kita dibanjiri dengan puak pentadbir dan cyber trooper. Jadi the silent majority never talks.
The thinkers never talk. Orang yang berfikir never talk. Sebab hang talk tak buat guna. Apa guna? Yang duk ada beremosi, mereka akan tembak aja. Dan live yang dibuat ni adalah banyaknya untuk memuaskan hati pihak-pihak pentaksub yang sentiasa akan duduk dalam kepompong kepalsuan. Benda ni saya dah rungkai dengan mendalam sidang media lepas. That's why please go and watch yesterday's media. Kalau hang tak nak lihat yang lain tak apa, tapi please watch semalam punya. Mereka tak akan lihat yang lama. Benda-benda lain. Mereka cuma duduk dalam kepompong kepalsuan. Jadi mereka menghibur dengan cerita ni, seolah-olah mereka yang masuk mesyuarat tu. Dan lagi satu perangai, kebanyakan penulis, orang yang buat live ni orang-orang lama, orang-orang berumur. Orang berumur ni dia ada masalah. I know Syed Saddiq is not a popular guy. Kadang-kadang saya pun nampak sikit dia punya drama queen tu. Saya pernah cerita dulu. But that's besides the point. That is besides the point. Saya dah lama mula sedar, because the future of politics ni, tak kira UMNO ke, tak kira PPBM ke, tak kira DAP ke, tak kira parti mana ke, kita akan lihat lebih ramai Syed Saddiq. 10 years from now akan ada 30-40 Syed Saddiq duduk dalam parlimen. Dan GE15 adalah pilihan raya pemuda. Orang-orang lama, dia ni tak boleh, dia tercuit, dia dengki atau apa, bila dia lihat, dia kutuk peribadi tapi dia tak lihat message. Saya terkejut apabila dengar sidang media Syed Saddiq sebab matching dengan maklumat yang saya terima. Dan dia hadir mesyuarat yang saya sebutkan tadi. Itulah masalahnya. Mesej tak didengar, orangnya dihina. Bagi saya, orang tu dah lama dah saya letak tepi. I don't care if it is Lim Guan Eng atau Liu Chin Tong atau Ngah Komeng. Kalau racist, saya tak suka. You don't attack Islam, you don't attack the Malays. There are many ways you can politicize, buat main politik, tetapi tak payah masuk racism. Stop it. Saya tak kisah kalau benda yang sama dilakukan oleh Anwar Musa ke, dia ni ke, dia tu ke, dari PAS ke. I don't care. Individu tak penting. Apa yang dia sebut, itu yang penting. The message. Don't kill the messenger. Listen to the message. Itulah sebabnya Tun letak jawatan. Sebab Tun diugut. Nah, ini bukan saya nak jatuhkan sesiapa. No. Itu tak penting. Saya cuma menjawab soalan, because orang kata mereka tak clear. Jadi saya beritahu, because benda dah pergi ke hala lain. Dan atas sebab itulah sekarang berlaku kerajaan rapuh. Sebab perancangan dia dihentikan tengah jalan, sebab ada yang tak sabar. Dan ada pihak-pihak yang menghalalkan segala yang berlaku sebab tak nak benda ni tumbang. Ya. So ini menjawab soalan berkenaan dengan mengapa Tun letak jawatan. Baik. Saya akhiri sidang ini dengan memberitahu bahawa esok saya akan kembali dengan topik yang saya janjikan tadi. Dan untuk memberitahu anda bahawa kemelut politik ni sedang melanda sekali lagi. Dan ini adalah Melayu lawan Melayu, lawan Melayu, lawan Melayu. Okay, it has nothing to do with the DAP, it has nothing to do with this, that. Tak ada apa. Nombor dua, tidak ada jual beli MP. MP ni sendiri sedang bergerak, sendiri sedang berbincang sebab tak puas hati. Nombor 3,
I don't know. Nak tanya saya apa sebenarnya ni nak dicapai oleh PPBM dengan berada dalam situasi sedemikian, sedangkan terang-terang itu bukannya Pakatan Perpaduan. Sebab dah terang-terang tak nak rasmikan Perikatan Nasional, terang-terang tidak akan ada cukup kerusi untuk semua dari PPBM ni. I don't know apa yang ingin dicapai. Jadi sehingga kita berjumpa esok, jangan lupa sertai saluran Telegram saya yang saya letakkan di bawah, dan YouTube saya Regi J. Sirik Taudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GBN.